Selain daripada Kolej Tunku Abdul Rahman, MCA juga berusaha dengan gigih untuk membangunkan Universiti Tunku Abdul Rahman ke satu tahap yang lebih tinggi. Sejak Universiti Tunku Abdul Rahman ditubuhkan pada 13 Ogos 2002, dalam 3 tahun sahaja, Universiti Tunku Abdul Rahman telah mempunyai jumlah pelajar melebihi 10,000 orang. Kampus utama kalau tidak 10,000 orang ini akan datang ke IPTA, dia akan jadi masalah juga kerana kekurangan tempat. Kampus utama UTA di Kampal, Perak dijangka siap dibina pada tahun 2007. Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah kepada UTA dan MCA. Kerana convocation yang pertama UTA telah diadakan pada 6 hari bulan dan 7 hari bulan Ogos lalu di Dewan yang sama juga di sini. Dan apa yang amat mendorongkan kami ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan juga datang untuk menjadi tetamu khas, menyampaikan ijazah kepada graduan-graduan pada 28 Ogos ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Seri. Sejumlah 2,083 graduan telah menamatkan pengajian mereka di UTA pada tahun ini. Bagi pihak MCA, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berbanyak terima kasih pada Kerajaan Pusat, terutamanya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan Tinggi atas segala bantuan dan kerjasama yang diberi kepada UTA dan KETA sepanjang masa ini. Masalah pelajar tercicil. Negara kita mempunyai sistem pendidikan yang baik dan peluang pendidikan tidak terhad kepada golongan berada sahaja. Walau bagaimanapun, masih terdapat 25% pelajar yang tercicil dari sekolah dalam usia belasan tahun. Mereka tidak mempunyai kelayakan dan kemahiran asas untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Sebahagian daripada mereka juga telah terlibat dalam pelbagai masalah sosial. MCA memandang berat terhadap masalah belajar tercicil berkenaan dan sedang mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk mengatasi masalah ini dengan melancarkan kempen kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar supaya mereka memahami betapa pentingnya pendidikan terhadap masa depan keluarga dan diri sendiri. Institut Kojadi dan institut yang lain akan diminta untuk menganjurkan khusus latihan teknik dan vocational bagi mereka. Masalah pelajar tercicil perlu ditangani secara serius kerana negara kita akan kehilangan 25% sumber tenaga yang produktif jika mereka dibiarkan begitu sahaja. Kempen pembelajaran sepanjang hayat sebagai sebuah negara yang pesat membangun, rakyat kita harus siap sedia dari segi pendidikan, pengetahuan dan kemahiran untuk menghadapi cabaran-cabaran baru dalam era globalisasi. Sehubungan itu, usaha-usaha perlu dilakukan untuk membubuk budaya sanggup belajar dan berinovasi di kalangan rakyat supaya daya saing negara kita dapat ditingkatkan lagi dalam semua bidang. MCA telah melancarkan kempen pembelajaran sepanjang hayat The Lifelong Learning Campaign secara rasmi pada Oktober yang lalu yang merangkumi 7 aspek utama, iaitu pendidikan informal dan lanjutan, peningkatan daya saing individu dalam bidang ekonomi, kemahiran dan perancangan hidup, keprihatinan sosial, membudayakan nilai-nilai murni, kebudayaan dan kesenian, integrasi nasional dan pembangunan belia. Kempen ini bertujuan untuk membantu kerajaan dan rakyat membentuk satu masyarakat yang berdaya saing, inovatif, progresif, berharmoni, penyayang dan mempunyai sikap yang betul dalam pembelajaran pengetahuan dan kemahiran baru. MCA ingin lihat rakyat Malaysia sentiasa mempunyai pemikiran yang positif dalam kehidupan dan pembelajaran. Kempen tersebut telah dapat sambutan yang menggalakkan dari rakyat
untuk tempoh lebih kurang 10 bulan. Banyak projek dan aktiviti telah diadakan oleh MCA dengan kerjasama badan-badan bukan kerajaan yang terbuka pada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, status, pendidikan dan latar belakang. Yang amat berhormat, sebentar tadi MCA kami telah gunakan sebahagian daripada The Lifelong Learning Center untuk melayan tetamu khas, dan ruang di situ mempunyai beberapa bilik tarja telah digunakan untuk memberi khusus dan kelas-kelas profesional oleh Kolej Tunku Abdul Rahman, di mana rakyat perbilan kaum selepas kerja pukul 5 mereka datang menyertai kursus, sama ada kursus komunikasi communication skill, kelas-kelas bahasa, komputer dan sebagainya untuk meningkat keupayaan mereka. Jadi itulah saya kata MCA adalah parti untuk semua. Saya merasa gembira. Konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja disokong oleh masyarakat, tetapi ia juga telah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai satu hala tuju yang penting dalam sistem pengajian tinggi negara kita, supaya sumber manusia yang lebih berkualiti dan berdaya saing dapat dihasilkan untuk memenuhi keperluan zaman baru. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP. Perpaduan rakyat harus dipupuk sejak dari masa kecil. Tempat yang paling baik untuk mengeratkan perhubungan mereka antara kaum ialah mengumpulkan murid-murid dari aliran yang berlainan di satu tempat untuk membolehkan mereka mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti secara bersama. MCA menyokong penuh usaha Kementerian Pelajaran melancarkan rancangan integrasi murid untuk perpaduan baru-baru ini yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa beliau menjadi Menteri Pelajaran sejak 20 tahun yang lalu. A wish realized after 20 years. Yang Amat Berhormat. Rancangan seperti ini akan menggalakkan pergaulan yang lebih rapat dan menguatkan semangat muhibah di kalangan murid-murid. Ini sudah tentu akan membantu mewujudkan satu generasi muda, generasi baru yang lebih memahami antara satu sama lain dan bersatu padu. Dengan cara ini, perpaduan nasional akan dapat diperkukuhkan. MCA melalui wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian masing-masing akan memainkan peranan yang positif, membantu pihak sekolah, menganjurkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk murid-murid dari semua kaum bagi menjayakan rancangan yang penting ini. Untuk makluman Yang Amat Berhormat, dalam beberapa siri dialog antara MCA dengan pertubuhan-pertubuhan Cina kebangsaan, di mana pemimpin-pemimpin juga turut hadir hari ini, mereka semua sokong penuh program ini. Mereka akan beri kerjasama. Rancangan Malaysia ke-9. Rancangan Malaysia ke-8 akan berakhir pada tahun ini. Dan rancangan Malaysia ke-9 akan bersambung mulai tahun 2006 hingga 2010. Rancangan untuk tempoh 5 tahun tersebut memainkan peranan yang amat penting untuk meningkatkan tahap pembangunan negara ke paras yang lebih tinggi. Sehubungan itu, Parti MCA telah membentangkan satu memorandum mengenai rancangan Malaysia ke-9 kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengemukakan pandangan-pandangan dan saranan-saranan yang dianggap relevan dan berguna supaya ia boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dalam penggubalan dasar-dasar dan pelaksanaan strategi-strategi pembangunan negara. Dalam memorandum tersebut, Parti MCA telah beri penekanan dalam beberapa aspek yang penting. Oleh kerana masa sonto, saya tidak bercadang nak sebut detail kalau sebut panjang.